merawat dengan menggunakan kaedah bekerja. Artinya kita katakan bekerja merupakan satu daripada kaedah rawatan yang digunakan dah sejak di zaman Yunani lagi. Di zaman-zaman Greek dan Yunani sudah pun mengamalkan bahawa pakar-pakar perubatan mereka, pakar-pakar perubatan kaum-kaum ataupun kita kata pakar perubatan purbakala sudah menggunakan kaedah bekerja sebagai satu daripada proses merawat orang-orang yang berada dalam keadaan murung, orang-orang yang berada di bawah tekanan, orang-orang yang ada gangguan-gangguan psikologi ataupun kita kata gangguan-gangguan emosi, gangguan-gangguan gangguan jiwa dan sebagainya. Artinya orang-orang yang emosinya tidak stabil, pemikirannya tidak tenteram, jiwanya resah gelisah, maka pakar-pakar psikologi mereka telah merekomenkan, telah memperkenalkan bahawa sebahagian daripada cara merawat mereka-mereka yang mengalami sakit-sakit begini ialah dengan menyuruh, memaksa mereka bekerja. Sebab itu kita kata pengalaman Umi pergi ke Hospital Tanjung Rambutan. Duduk di sana dari pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Maka setiap ruang ataupun kita kata setiap ruang, maknanya sebahagian besar tanah lapang yang ada di sekitar hospital adalah ditanam bunga, dijadikan kebun dan sebagainya. Sebab itu mereka-mereka yang mengalami sakit mental ataupun kita mengalami gangguan jiwa, mereka diberi kesempatan untuk berkebun. Kerana kita katakan berkebun, tanam bunga, tanam sayur, tanam apa-apa itu adalah merupakan satu terapi untuk membolehkan jiwa mereka cepat tenteramnya, fikiran mereka tempat tenteramnya, dan kegelisahan jiwa yang mereka alami cepat dilunturkan, dan akhirnya mereka kembali pulih dalam tempoh yang tidak terlalu lama. Walaupun kita maknanya di samping menggunakan ubat, tapi rawatan-rawatan yang dalam bentuk bekerja ini menjadi satu rawatan yang paling efektif. Sebab itu agama kita sangat-sangat mengutamakan bekerja. Maka sebab itu pada ibu-ibu, pada mak-mak kita, pada orang-orang yang dah pencen yang tak buat apa-apa, kata Umi syukur alhamdulillah ada tanah kosong kerajaan yang boleh digunakan. Sajalah daripada orang buang sampah, Umi buatkan jadi kebun, jadi tanam pokok buah-buahan, tanam sayur, tanam ulam-ulam dan sebagainya. Ini merupakan sebahagian daripada proses merawat diri, terapi-terapi yang kita kata tidak perlu bayaran. Kerana kita pertama ingat itu sebagai ibadah. Kita menyemai, kita menanam, kita memetik hasil-hasilnya itu adalah kerana kita sedang pun berusaha, berbakti, beramal, beribadah kepada tanah. Berbakti pada tanah dengan harapan tanah nanti tak hempit kita. Jangan biarkan tanah kosong. Kalaupun tidak ada yang ada tanah, maka carilah pasu-pasu yang besar-besar sikit yang kita boleh tanam cili, tanam terung, tanam pegaga, tanam apa-apa saja, serai, kunyit dan sebagainya. Sebab itu ada tetamu-tetamu yang orang-orang pencen selalu ambil benih, macam-macam benih lah. Nak benih daun kari, nak benih serai, nak benih macam-macam, apa kita kata ulam raja dan sebagainya, itu adalah merupakan boleh dapatlah dengan Umi. Dan kalau kata izin Allah ada di musim-musim di mana pokok mangganya berbuah, maka direzekikan dapat mangga. Kalau ditakdir ketika itu nangkanya masak, maka dapatlah rezeki nangkanya. Jadi ini merupakan sebahagian daripada proses-proses ibadah yang membantu kita untuk tidak cepat terperangkap dalam perasaan tidak gembira. Itu satu. Kedua, cepat merawat rasa-rasa yang tidak selesa. Kalau rasa nak marah, rasa sakit hati, rasa bengkak, rasa benjol, masuklah ke kebun. Beroperasilah dengan tanah. InsyaAllah kita akan dibalas. Bukan saja orang tua kata apa, berbudi pada tanah pasti akan dibalas. Kerana tanah tidak pernah dendam. Sebab itulah Umi kata ini merupakan satu daripada kaedah. Sebab itu tidak ada orang tua dulu-dulu yang tidak bertanam. Tidak ada orang tua dulu-dulu yang tidak bertanam, tidak menanam apa-apa. Tak ada. Kecuali yang paling malas lah. Maka tolong ambil prinsip hidup ini. Kalau kita katakan orang-orang bijak pandai Yunani masa lalu, mengubat orang-orang yang ditimpa penyakit resah, penyakit murung, penyakit gelisah semua, dan penyakit-penyakit
yang melibatkan jiwa, yang melibatkan psikologi, maka tidak ada jalan pintas yang mereka gunakan selain daripada memaksa pesakit-pesakit itu bekerja. Sebab itu kalau kita kata pengalaman Umi juga di Hospital Tanjung Rambutan, kalau orang yang 40% gila, 50% gila, mereka diminta bekerja masak sendiri, kemas ward sendiri, basuh kain sendiri, lipat kain sendiri, bersihkan dapur sendiri, masak sendiri. Kerana apa? Nak bagi mereka sibuk dengan kerja. Okay? Kalau kita tengok, pengalaman ni di ward di mana orangnya digazetkan 40% saja yang gila, maka dia masak sendiri, basuh kain sendiri, kemas ward sendiri, kemas katil sendiri, masak nasi sendiri, basuh kain sendiri, lipat kain sendiri, semua sendiri, seolah-olah macam di rumahnya. Dia seolah-olah malah cucuk ubat pun sendiri. Ini contoh, sebab 40% gila, 60% lagi elok. Kerana dengan membuat mereka sibuk, bekerja itu, mereka lupa yang mereka sehat, mereka sakit, dan membolehkan, menjadikan proses rawatan mereka tidak terlalu panjang. Juga pada Umi berjumpa dengan orang yang 100% gila. Memang jumpa dia pun di kebun. Dia tanam ketolak, tanam kacang, tanam timun, tanam macam-macam benda dia. Di situ jugalah kita melihat bahawa orang yang 100% gila nampak macam tak gila. Okey, sebab apa? Sebab Umi kata, Umi kongsikan, pertama ketika Umi melawat itu, Umi sedang mengikut kursus intensif untuk menjadi kaunselor pekerja. Jadi kami ditempatkan di asrama, makanya masa lawatan itu memang kita tak masak, kita tak ada dapur, kita tak, semuanya dimasak di kedai, ataupun kita kata ditaja ataupun disediakan. Maka masa orang yang 100, pakcik yang 100% gila tu bertanya, okay, kamu nak sayur apa? So kami ni tak nak sayur, pakcik, kenapa? Ini bagi percuma ni. Itu pun dah nampak kita bodoh jawab. Okay, kalau orang bagi free, ambil je lah, jangan banyak ragam, katanya. Tapi kami kata apa? Kami tak masak. Kenapa dah tua-tua tak masak? Apa malas sangat, katanya. Kemudian kami kata pula, tempat duduk kami tak ada dapur. Belilah dapur sumbu banyak atau murah je. Cara dia menjawab balik itu nampak macam tak gila. Kerana bila lagi lama di kebun, lagi damai, lagi tenteram. Ini contoh-contoh. Kenapa kita katakan memaksakan orang yang berada dalam keadaan murung, orang yang ada dalam keadaan tekanan, orang yang berada dalam keadaan gelisah, orang yang fikirannya tidak tentram, orang yang emosinya tidak stabil, diminta menyibukkan diri dengan kerja-kerja berfaedah. Sebab itu bila kita tengok kenapa orang ward ni dia kerja sendiri semua, kalau dia boleh buat kerja sendiri semua, baiklah suruh dia balik, contohnya. Tetapi doktor saja yang tahu 40% gila tu macam mana, 60% gila tu macam mana, 80% gila tu macam mana. Okay? Sebab kita tak ada kepakaran dalam bidang itu. Maka sekali lagi kalau kita melihat tajuk ini, maka bekerja merupakan satu kaedah merawat sakit jiwa. Okey. Mari kita tengokkan pula dari sudut Islam. Tadi kita kata dari sudut Yunaninya. Okey, orang-orang Yunani menggunakan kaedah ini. Okey. Orang-orang Yunani menggunakan kaedah ini kerana mereka mendapati orang-orang yang mengalami proses bekerja ini atau ada cepat sembuh. Didapat disembuhkan dalam masa yang singkat.